Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berusaha sahabat saya Fadil Ustaz Ahmad Kamil Hafizahullah Ta'ala yang berbagi saya Ismail, saya jemaat tuan-tuan perempuan muslim sahaja sekalian rahimahumullah, di jemaah surau komuniti bidang pada tiba di rumah teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Rabu ini 12 Muharram 1444 bersamaan 9 Ogos 2020 masih kita panjatkan sedikit puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita sama-sama menunaikan salat fardu maghrib berjamaah dipimpin oleh tuan imam kita, mengikuti wirid yang dibawa oleh beliau dan mengaminkan doa yang dipanjatkan beliau kepada Allah SWT. Mudah-mudahan sekali permohonan kita diperkenankan
Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Dan alhamdulillah pada pagi tadi kami warga OPKBN berkesempatan untuk berada dalam suatu majlis ilmu yang merupakan taman dan taman syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam kesibukan menjalankan tugas, namun sedikit masa dalam majlis ilmu itu memberikan ketenangan dan keceriaan kepada semua yang hadir, kerana khusyuk dan tekun mendengar, mengikuti ceramah awal Muharram yang disampaikan oleh Al-Fadhil Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, ataupun lebih dikenali sebagai DUK, Kampung Manjui ada DUK, Masjid Aulia ada UYO, Ustaz Yasaruddin Osman. Di surau ini kita ada UMAI. Jadi kalau tuan-tuan cari dalam YouTube tulis UMAI, orang besar tu tak ada orang lain, insyaAllah. Jadi kita teruskan kuliah kita pada malam ini, di mana yang telah dimaklumkan pada malam ini kita membicarakan isi kandungan kitab hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang diberi nama Matan Arba'in, Matan Arba'in dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi majlis ilmu ini mudah-mudahan kita semua dikurniakan sakinah yang ketenangan. Sebab itulah betullah kata di UKI pagi tadi, kalau waktu majlis ilmu ada yang mengantuk dan tertidur, itu tandanya dia mendapat sakinah, iaitu ketenangan yang Allah Ta'ala beri. Jadi tenang sangat sampai terlap, tuan-tuan. Nasib baik D6 IPK yang dibuat rakaman, kerana persetujuan dicapai di antara pihak D6 IPK dan RTA, maka RTA memberi laluan kepada D6. IPK Perak membuat rakaman video pagi tadi. So tumpuan dimulai kepada kuliah kita pada malam ini. Begitulah. RTA itu asal usulnya Ustaz kami tahu. Dalam RTA ini seorang sebagai staff, dia adalah produser, penerbit, dia adalah pengarah, dia adalah juru kamera, dia adalah juru penyunting, dan segala-galanya dia. Begitulah. Walau macam mana pun, insyaAllah apa yang kita berkongsi kali ini ada manfaatnya, insyaAllah untuk semua, terutamanya kepada tuan-tuan dan puan-puan ahli jemaah, dan kepada penduduk di komuniti kita ini yang berada di premis masing-masing atau di kedai masing-masing, berniat masih boleh mendengar, mengikuti kuliah kita ini. Itulah hasil usaha gigih Ustaz kami menyediakan kelengkapan yang ada di surau kita, dengan PA sistemnya, dengan airconnya, dengan kapetnya. Jadi usaha gigih Ustaz kami perlu diberi penghargaan yang sewajarnya, perlu diberi kredit yang sewajarnya. Kita tidak boleh menafikan kebaikan yang dibuat oleh Ustaz kami. Sebelum ini adalah tapak surau. Kita tahu sejarahnya. Tapak surau ini tapak surau, tapi surau itu tak wujud. Memang ada disediakan tempat untuk jadi surau, tapi tak wujud surau. Apabila Ustaz kami masuk, surau mati. Apabila Ustaz kami datang, barulah nampak jadi sebuah surau sampai hari ini, dan kita harap ini berkekalan. Itulah jariah yang ada pada
yang ada pada Ustaz kami. Itulah amal jariah. Maka malam ini kita membicarakan dua hadis Nabi SAW yang menyebut tentang kebaikan. Dalam kitab Al-Arba'in ini diletakkan sebagai hadis yang ke-27. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi namanya An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat yang memang tidak berapa dikenali. Tuan-tuan kenal Abu Nawas, tapi tuan-tuan tak kenal sahabat Nabi nama An-Nawas. Malah kami ustaz-ustaz pun mungkin inilah kali pertama dengar nama sahabat Nabi An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Qala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah bersabda, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW ada bersabda, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu ialah baik akhlak. Jadi dalam satu ayat Allah SWT ada menyebut, dalam ayat Al-Quran Allah SWT ada menyebut, saya cuba cari. Ada ayat yang dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Panjang ayat ini. Jadi kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu ialah kamu menghadapkan wajah kamu ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu ialah mereka yang beriman, man amana billahi wal yawmil akhir, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, wal malaikati, dengan para malaikat, wal kitab, dan kitab-kitab, wan nabiyyin, dan para rasul dan nabi alaihi wassalatu wassalam. Maknanya orang yang kukuh akidahnya ialah orang yang padanya ada kebaikan. Maknanya kalau akidah kita betul, maka ada kebaikan bagi kita. Daripada akidah yang betul inilah datangnya akhlak yang baik. Sebab apa? Sebab dalam diri dia ada integriti. Akhlak yang baik ini antaranya jujur dan amanah. Cuba kita lihat dalam ilmu tasawuf, apa dia sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, antaranya jujur dan amanah. Jujur dan amanah ini datang dari akidah yang benar. Bila dipercaya adanya Allah sebagai Tuhan yang memerhatikan segala perbuatan dia, segala tindakan dia, maka setiap apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang berintegriti. Maksudnya dia akan jujur, dia akan amanah, dia akan berkata benar, kan? Tuturkan dengan baik, kalimat dan thayyibah, dari tutur katanya kalam zahabiyun, disebut perkataan yang keemasan, kata-kata yang bernas. Jadi Nabi kata di sini al-birru husnul khuluq, kebaikan itu ialah akhlak yang baik. Sebab apa? Sebab dia kena-mena dengan akidah kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, pegangan kita. Itulah akidah besar dengan Tuhan. InsyaAllah kalau Allah Ta'ala panjangkan kita, kita akan mengaji akidah nanti. Akidah itu penting, sebab dia adalah benda dalam hati dan
akal kita, pemikiran kita. Kalau kita percaya Allah Ta'ala wujud, kita akan melakukan perkara yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang. Sebab kita yakin Allah Ta'ala wujud. Itu cerita dia. Baik. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dosa ialah sesuatu yang meresahkan jiwa. Maknanya bila kita buat dosa, hati kita tak tertegar. Contohnya kita tak puasa bulan Ramadan, kita sengaja tak puasa, sengaja tak puasa, order makanan dan usaha. Sekarang tak perlu kasi telefon dia, telefon Foodpanda sampai lah. Tingkat 80804. Ketuk pintu, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tak puasa, order barang makan. Orang dia sampai ke pintu, ketuk bagi salam. Cik, makanan cik order dah sampai, saya ke depan. Kita buka pintu. Terima kasih. Assalamualaikum. Cik bagi salam, saya kat radio tapi makanan ni makan yang kita nak makan. Kerana kita tak puasa tadi, tapi bagi salam. Benda salam ni benda yang Nabi suruh kita buat. Betul? Ya ayuhan nas, afshus salam. Wahai sekalian manusia, sebarluaskan salam. Nabi sebut 4 perkara waktu mula-mula sampai di pekarangan kota Madinah. Nabi dengan Sayyidina Bakar naik unta sampai di kota Madinah tu. Belum sampai ke tengah kota dan dekat kawasan nak sampai. Kalau kata kita sendiri dekat Bekalan tu, masuk pintu rumah situ. Belum masuk kawasan lagi, dekat depan tu kampung macam tu. Orang Madinah ni dah dapat tahu ni, ramai pergi sambut. Tala'al badru alaina mithaniyatil wada' wajaba syukur alaina mada'a lillahina ayyuhal mab'uthu fina jita bil amri muta' jita syarafal madinah ya mujabal tiba'. Diulang nasyid. Ada yang palu gendang dan sebagainya. Antara yang datang menghubungi Nabi SAW itu seorang wanita Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Dia cerita. Orang Madinah lain tak cerita, orang Yahudi cerita. Dia cerita, aku pun pergi, aku nak tengok betul ke Muhammad yang sampai ni, Muhammad yang tersebut namanya dan ciri-cirinya dalam kitab Taurat. Aku nak tengok. Kalau betul dia yang disebut sebagai Nabi akhir zaman dengan Taurat tu, aku akan beriman dengan dia. Maksudnya macam tu lah. Tapi taklah disebut dengan adanya tu. Kalau Nabi palsu tu, kita tahulah Nabi palsu ini bukan Muhammad dalam Taurat ni. Nabi palsu, Nabi temerah. Pergi kata Nabi SAW memang aku yakin bila nampak wajah Nabi itu atas roda tu, aku yakin inilah dia Muhammad Ahmad yang disebut dalam kitab Taurat. Ini dia Ahmad yang disebut oleh Nabi Isa AS kepada Bani Israel. Ada kisahnya dalam surah Saf. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa tahu pada orang Yahudi, aku ini
Usul Allah kepada kamu yang membenarkan apa-apa yang ada pada kamu daripada kitab Taurat. Dan aku ini memberi satu khabar gembira kepada kamu, nanti akan tiba seorang Rasul sebutku nama dia Ahmad. Al-Quran surah. Jadi Nabi SAW yakin ada ini Nabi Muhammad yang disebut dalam kitab Taurat, dalam yang disebut oleh Nabi Isa kepada Bani Israel, tidak orang. Maka Rasulullah SAW belum turun lagi ni ada tahu. Nabi SAW kata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Maknanya Nabi masa ada tu dia nampak manusia keliling, bukan orang Arab, bukan orang sahabat-sahabat Nabi yang Muslim, yang tak Muslim beramai sambut. Yahudi pun ada dalam tu. Kita tengok Nabi, istimewanya Nabi sebagai seorang Rasul akhir zaman yang diberi mukjizat. Dia boleh nampak orang yang menyambut tu siapa-siapa orang. Waktu Nabi kata, ayuhan nas afshus salam, saya berluaskan salam tu wa'ati'ut ta'am, dan beri orang makan. Dua tu baluah tu wasilul arham, dan hubungkan tali silaturahim yang kita buat dulu WhatsApp tu. Tujuan ni tiga. Wal qiyamu bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah kamu pada akhir malam tatkala manusia sedang tidur. Yang itu kita dah buat sebelum tidur. Masa bulan Ramadan terutamanya qiyamul lail 10 malam yang akhir kita dah buat. Itu balik salam tadi lah. Tak puasa, bila rider bagi salam, jawab salam pula. Buat dosa, waktu buat dosa. Tinggal puasa tu kan dosa. Betul saya tinggal dosa bulan Ramadan, tinggal puasa bulan Ramadan dengan sengaja, dosa ke tak? Dua sahaja sekarang. Kalau ada yang kata tak dosa, dia kata macam apa? Tak dosa salah, tapi tak dosa baik. Mana boleh kira macam tu, mana mahu benda baik dapat pahala, benda tak baik dapat dosa. Maknanya tinggal puasa bulan Ramadan dengan sengaja, dosa lah. Bagi salam, ya, jawab salam itu. Assalamualaikum. Apa dia? Siapa tu? Jawab salam pun. Jawab salam pun lah. Waalaikumsalam. Siapa tu? Rider. Ada apa? Cik order makan tadi kan? Oh, tengah hari Romlan. Cik order tadi kan? Saya tak ada pamit tu. Tu dia. Make satu package. Bukan kanding kalau orang punya usia macam tak apa ni. Big Mac satu package so RM50. Ada es krim, ada apple pie. Tak puasa punya hal. Nampak? Macam tu punya rupa, agak-agak ada tak rasa resah dalam hati. Nabi kata ni, wal ithmu ma haka fi nafsik, dosa sesuatu yang meresahkan jiwa. Resah kalau aku mati waktu tak puasa macam mana kan? Nampak? Kalau aku mati tengah makan cikik mati on the spot, agak-agak macam mana? Nak makan tu pun sebesar lama. Tu kalau orang yang betul-betul faham maksud dosa. Tapi manusia zaman ramai yang tidak resah melakukan dosa. Itulah antara tanda-tanda hampirnya kiamat. Bila manusia tidak resah melakukan dosa dan berbangga dengan dosa, tu dia tak tahan. Dia bangga, saya Muslim, saya hafal Quran dan juzuk, saya asal wali kamsa. Tapi dia jadi isteri perempuan dan tajuk filem tahun 90-an berlakon serejin
nasi belahan. Kau tahu apa? Ha? Kau tahu tak? Ha? Kan? Isteri perempuan dan orang mula kenal nasi belahan filem tu lah. Tok Adi tanah kubur. Kau tahu tak perasaan aku? Ha? Hujung ha tu saya tu terima dia. Allah Rabbi. Bukan peringatan pada tuan-tuan saja juga. Kita ni manusia yang tak lepas dari dosa. Dia bukan maksud. Peringatan untuk semua. Kemudian wa karihta an yattali'a 'alaihi nas. Dan kamu tidak suka kita ini diketahui orang lain. Memang kalau boleh dan sorok. Begitu bungkus makanan plastik tak. Asal tak pakai bersikap, tapi pakai bersikap putih. Plastik putih ke, kuning ke, siap bawah. Dia teriak. Kenyang keluar. Oh dia biasalah. Kena sabar banyak. Adalah benda yang kena dengar. Anak saya nombor 2 dulu bagi penting tidur terus. Mungkin ubatnya penting kot ni. Tak dibiasa makan putih. Jangan biasa kan. Kalau biasa saja payah nak meregang. Memang dia nangis tengah malam aku tengah malam. Kita ingat pun nak makan susu. Tengok lu bagi putih. Kalau dia teriak juga, nangis juga, nak susu. Bagi putih. Ini nak penting buahnya. Tu anak saya nombor 2 sekarang dekat Kuala Petishner. Si Iskandar Tiatan Imu tadi. Tu anak nombor 2. Nak top up handphone tak pernah minta dengan mak, minta dengan abah top up handphone. Allah Akbar. Itu dia tuan. Orang yang berdosa, yang benar-benar berdosa ni, jiwa dia resah. Dan dia kalau boleh nak sorok dosa dia dari orang lain. Ni orang yang betul-betul faham tentang dosa. Masalah sekarang zaman ni tak macam tu. Dia anggap tak apa, esok pergi buat umrah, cuci dosa, bersih balik buat umrah balik. Esok ada duit pergi umrah, cuci dosa balik. Jadi Allah Ta'ala ni ialah betul. Allah Ta'ala tu Maha Pengampun Rahim, betul lah. Tapi janganlah memperbodohkan Allah SWT. Nampak dah agak sah. Okey tu, ada benda yang dia dapat tu jadi nak mainan awal. Okey, kena ada orang layan dia. Layan dia main kereta. Baik. Itu dia satu hadis dari Imam Muslim radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua, wa'an Wasifah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Daripada Wasifah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang lain namanya Sayyidina Wasifah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Sahabat lain ini pun tak kita kenal sangat. Wasifah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Kalau saya tanya tuan-tuan kenal Ahmad Azhar Usman, kenal? Betul kenal. Kalau saya tanya sebut, kenal tak kita Ahmad Azhar bin Usman? Tak kenal. Kalau sebut Awi, kenal tak? Orang yang sama. Orang yang sama. Nama IC diberi nama oleh bapa dia Ahmad Azhar, bapaknya nama Usman. Tapi kawan pada sekolah pagi Awi lekat dalam beg begini. Baru sembang yang kita kan join program kita di scam
Jadi wa bisa Rasulullah wa bisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Qala beliau telah berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa bisa dijumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, jika tas'alu anil bir, kamu datang nak bertanya tentang kebaikan, bukan? Ini satu mukjizat, satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum orang buka mulut dan tanya, Nabi dah tahu dah. Itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan sebagai firasah. Lepas tu Nabi SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat orang-orang beriman. Kalau tuan guru kata, kalau ustaz kata, kalau orang tua kata, orang alim kata, jangan diremeh-remehkan. Saya rasa ada tak kena. Jangan kata, mana ada Tuan Haji, semua okey. Jangan kita remehkan. Tanya dia, Tuan Haji, apa yang rasa ni tak kena? Tanya balik. Mungkin pada hati dia something is not right somewhere. Kata orang tengok, ada sesuatu yang tak kena. Jadi kita jangan diremehkan firasat seseorang. Lagi-lagi orang yang ada macam ustaz kami, saya rasa tak kena ni SM. Jangan kita melekehkan. Ustaz apa tahu, ustaz berapa lama duduk pada tembak ni. Contoh, kami duduk sini dah 10 tahun, 15 tahun, ustaz baru setahun jago, ustaz tahu apa. Jangan. Sebab itu adalah firasat. Ada sebab dia kata betul. Saya sudah tak kena ni. Tanya ustaz, apa yang tak kena? Mungkin boleh dibincangkan. Yang tak kena tu macam mana? Lepas tu dia bincang. Mungkin tak kena pada hati dia, tapi pada kita okey, tak ada masalah. Jangan cetai. Wangai kita ni suka cetai. Saya pernah kena dalam mesyuarat. Satu mesyuarat yang dipengurusikan oleh seorang yang ada kedudukan. Ini pengalaman yang saya kongsi sikit. Buat satu program keramaian, jemput budak sekolah, jemput masyarakat awam, buat di masjid. Jadi dalam mesyuarat itu dicadangkan sebahagian hadirin makan di masjid, sebahagian kita bungkus. Jadi saya kata, saya kata bagus idea sebab kami ditambah masyarakat jauh buat macam tu. Bila buat kulit kahwin, ada makanan tu memang ada lah, kita bagi orang. Lepas tu ada makanan bawa balik, namanya berkat, tuan Jawa. Macam tampau, kita sekarang tampau lah, bagi orang Jawa bagi berkat. Ada makan nasi sikit, lauk sikit, buat balik. Apa kata manusia masyarakat ni, orang besar ni, dia kata apa? Itu Jawa, ini Kuala. Nampak? Cetai. Jangan cetai dengan orang. Kalau kita usul syariat, kita tanya macam mana pandangan tuan-tuan mesti tentang apa Ustaz Zumi nak kata. Macam mana? Jadi jangan cetai, jangan terus petok. Kita meremehkan orang lain. Itu bukan akhlak yang baik. Tengok Nabi tanya, kamu datang nak tanya kebaikan kan? Nampak? Tu kata firasat tadi. Maka wa bisa dijawab. Ya. Qultu na'am. Faqala
Nabi SAW pun bersabda, ya, istafti qalbak, tanyalah hati kamu. Maksudnya kalau bahasa kita tepuk dari tanya diri kita lah. Maksudnya kebaikan apa yang kita nak buat. Kita sendiri tahu apa yang kita nak buat. Tak payah tanya orang. Bila kita nak buat sesuatu kebaikan, jangan takut pada pandangan orang lain. Teruskan, pedulikan. Kata-kata keji orang, kata-kata sindiran orang, pedulikan. Ni kita nak buat sesuatu pun, kita tengok orang keliling ni, kalau kau tak kena gaya, itu yang saya buat. Ustaz lain tak buat, saya buat ni yang tonton nampak depan. Saya dah buat daripada 2010, 2011 saya buat. Ada orang tanya, Ustaz buat ni. Pasal apa? Untuk apa Ustaz buat ni? Kami tak mati. Benda ni orang Ustaz lain tak buat. Saya buat sebab saya pernah ada pengalaman lepas, yang mana bila kita tak buat, bila kita berkata sesuatu, orang menyalahkan, maka orang buatkan sebagai modal untuk fitnah Ustaz-Ustaz. Itu maksudnya. Ustaz Azmi itu anti kerajaan, Ustaz Azmi itu sokong pembakar, Ustaz Azmi itu orang baik, Ustaz Azmi itu orang organik, Ustaz Azmi itu orang ini. Contoh ya, saya contoh tomahan. Saya dapat tomahan. Hanya kerana kita berkata sesuatu yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab. Ditomah begitu. Bila ada kamera, saya duduk kan pada pegawai kamu, Ustaz, tengok ceramah saya ni, adakah tomahan yang sampai pada Ustaz ini sama tak dengan apa yang ada dalam kamera itu, dalam rakaman itu? Ustaz tengok betul. Saya tunjuk. Itu sebab saya buat. Orang lain tak buat, saya buat. Ceramah kita sebelah. Rasa tak dia lah kami. Jadi ustaz yang berceramah lepas berkata apa-apa, tapi bila kena tomah, tak ada apa yang nak dekat. Nampak? Sebab itulah Nabi kata, istafti qalbak, tanya diri kamu sendiri. Kamu nak buat kebaikan tu, kamu tanya diri kamu, jangan tanya orang lain. Maka Nabi huraikan, al-birru matma'anna ilaihi nafs. Kebaikanlah sesuatu yang menyebabkan jiwa dan hati berasa tenang. Bila kita buat kebaikan, apa yang kita buat itu tenang pada hati kita, bagi kita, itu adalah kebaikan. Macam kita buat kerja perugasan, kerja kita, bila kita buat kerja, hati kita tenang, jiwa kita rasa tenang, itu adalah kebaikan. Walaupun kerja itu kita buat itu, tahu itu kita kerana mencari rezeki. Pertama-tama memang kerana Allah lah. Yang kedua kita cari rezeki. Tapi bila kita buat benda itu dalamnya ada ketenangan, maka itu adalah kebaikan. Ni. Dan juga apa-apa yang lain. Contohnya kita pergi berlapar, tenang hati kita, sehat tu badan kita, itu kebaikan. Kita pergi pasar malam, kan? Pergi pasar malam, tengok dagang manusia sambil membeli dan membelah. Kita rasa tenang. Duduk rumah serabut, pergi pasar malam tenang. Itu adalah kebaikan. Jangan kata duduk rumah tak serabut, rumah serabut tak. Lagi-lagi kalau banyak masalah dalam rumah. Macam-macam lah masalah dalam rumah. Pakai bocor, apa lagi masalah rumah. Tingkat bumbung bocor, kalau rumah bumbung. Hujannya bocor. Problem. Apa lagi? Masalah rumah. Macam-macam. Duduk
rumah pun kadang-kadang serabut pergi pasar malam, alhamdulillah mati terang tengok. Itulah kebaikan. Kemudian Nabi kata lagi, wa tuma'anna ilaihi fil qalb, memberi ketenangan kepada jiwa dan hati. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Manakala dosa pula ialah sesuatu yang mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan dalam dada kamu. Dosa ini mengganggu jiwa, kita dihantui. Itu sebab ada setengah orang kenapa dia ambil keputusan berhijrah. Kita hijrah kan, ni bukan hijrah. Tadi pun Datuk Kazim sebut tentang hijrah. Ada sahabat-sahabat selebriti yang berhijrah, yang disebut tadi FBI itu Fadlan bin Suhaib di radio dah bukti. Sebenarnya kalau tanya saya dia tak setuju dia berhenti di radio. Kenapa tak digunakan jawatan di radio itu untuk menyampaikan mesej dakwah? Gunakan. Kita cerita tapi pasal manusia tapi dalam kita bercakap tu ada dakwah. Tuan-tuan pernah kenal duit. Ada lagu saya lupa lirik tapi saya ingat duit penyanyi dari Brunei, Darussalam. Karena lagi balik Brunei. Dulu dia join satu jemaah dakwah. Dalam riang hari raya, jangan dilupa mereka yang tiada. Saya ingat lagu nasyid lagi. Kemudian baru tahun sampai itu jemaah dakwah tu dah tak ada dah wujud, semua bawa halus selesai. Masuk ke TV3 jadi pengacara Malaysia hari ini, pagi ingat duit, tapi tak pakai gas obat rumah, tak ada dah, pakai model ikut. Tapi waktu itu dia pegang benda dia sampaikan mesej dakwah. Maknanya hang jadi DJ, hang jadi DJ sebenarnya, tapi hang masukkan mesej dakwah, jangan berhenti. Jadi artis pelakon jangan berhenti pelakon, jadi penyanyi jangan berhenti nyanyi, teruskan. Macam saya pola teruskan lawak, komedi lawak, terus jalan. Tapi lawak yang mendidik masyarakat, lawak sebagai mesej dakwah, teruskan, jangan berhenti. Ini nak hijrah berhenti terus. Bagilah kerja-kerja buat madafis, kerja-kerja menyampaikan kuliah, ceramah, bagi pada ustaz. Sebab itu wadah mereka. Kita sebagai artis guna wadah kita. Kalau kita berlakon macam Emrah jadi berlakon terus. Jadi Datuk lah, Datuk Niang lah, apalah. Tapi waktu syuting, masuk waktu semayang, dia ajak semua pelakon lain terus semayang cuma dia. Ini cerita betul, bukan bohong. Arwah orang jadi ya Said binti ya intan takin. Kita pergi laluan azan masjid, pergi laluan azan.
Bukan. Lain atau ada kita boleh barang kau tu. Barang kau tu. Baik. Kamu nanti والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. Jadi meskipun ramai manusia merulakan ini menyatakan pendapat menyokong maksudnya, walaupun dosa kita buat tu ramai yang menyokong, ramai yang memberi sokongan. Macam kisah yang kita cerita tadi kan, perempuan tu mana dia dapat sampai 40 boleh bayar jaminan tu, mana dapat? Maksudnya ramai manusia yang menyokong perbuatan ni. Sebab itu dia boleh kumpul 40,000. Tetapi Nabi kata manusia dosa itu dia akan mengganggu jiwa dan meresahkan, menimbulkan keraguan dalam diri kita sendiri. Satu masa nanti dia akan ada rasa resah, rasa gelisah, rasa bersalah. Tak buat. Tak nak ambil pun. Dia suruh habis tu. Suruh hilang tu suruh habis. Sikit. Itu yang sebabnya mereka ni berhijrah. Sebab mereka rasa selama apa yang mereka buat selama ini itu sebenarnya menyebabkan jiwa mereka tak tenteram dan mereka rasa terganggu. Itu sebab mereka tinggalkan dunia lara ni, dunia-dunia yang merosakkan ni, mereka berhijrah ke arah kebaikan. Walaupun mereka sedar dengan perbuatan mereka itu, mereka akan kehilangan peminat, mereka akan kehilangan populariti. Dan ada yang dah memang orang tak kenal dah pun. Lepas bina orang tak kenal lah. Ada, memang ada. Pernah dengar lagu ni? Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Pernah dengar? Kan? Sekarang dah jadi aktivis tabligh. Masyarakat tak kenal lah. Masyarakat yang lebih muda tak kenal. Yang kenal kita DR Sam Rasputi. Sam tu bukan nama dia. Sam tu saya anak Malaysia. Waktu dia nyanyi tu sendiri pun dia dah mula dalam dunia dakwah tabligh sebenarnya. Dah mula dah. Tahun 80-an tu dah mula dah. Kalau tuan-tuan tengok filem Kembali Seniman Jalanan, owner syarikat Halal Record tu, watak tu dia yang lakonkan. Halal Record. Okey, mana syarikat recording, syarikat rakaman yang mengeluarkan album-album yang bertema kemanusiaan. Tak nak lagu-lagu lawa-lawa ni, tak mau. Kita nak cari artis yang lain dari lain. Ingat lagi tu. Macam Jebat, M. Nasir berlakon jadi Jebat, jadi bujang Jebat. Kita nak orang macam kita, tak nak yang lagu cinta.
Jiwa luka ni kita tak mau. Kita nak rupa tanpa wajah. Ini yang mereka berhijrah ni. Mereka sedar kalau mereka berhijrah jadi macam ni, orang tak kenal, hilang populariti, hilang daripada arus perdana. Negara Gaza pun tak masuk. Itu dia tuan-tuan. Tapi oleh kerana dosa itu mengganggu jiwa dia, meresahkan diri dia, maka itu keputusan yang dia ambil. Tinggal benda tu, cukuplah, sudah-sudah lah. Tapi macam saya kata tadi, kita ubah, jangan ditinggalkan terus. Sebab itu adalah cara mencari rezeki kita, penghidupan kita kat situ. Melainkan kalau kita boleh buat benda yang lain yang bermanfaat lah, berniaga ke, dan sebagainya, tak apa lah. Itu kalau tanya saya lah, berniaga ke, ataupun buatlah apa-apa pekerjaan yang kalau dia sedar. Macam contohnya sahabat kita di Meru, siapa tu? Zul Yahya. Sekarang dah jadi toke kedai makan besar di Meru. Okey lah. Kalau ditinggalkan dunia tu pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak mampu, teruskan, tapi ubah. Itu kata hijrah dia, ubah ke arah kebaikan. Wallahu a'lam. Itu dia cerita dia. Dua hadis yang kita bincangkan ni, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang pertama, dan yang hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi. Hadis yang tajuk hadis yang ke-27. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, kita akan sambung dengan dalam kitab ni hadis yang ke-28. InsyaAllah kita sambung. Kena berhenti dulu lah, tapi lah panjang-panjang akan lawan toke pula. Orang berkuliah lagi panjang daripada orang ceramah. Orang ceramah habis orang kuliah tak habis. Jadi kita stop dulu ya. Tak apa. Itu dia. InsyaAllah pada kuliah kita datang, kita akan sambung dengan hadis yang ke-28. InsyaAllah. Jadi untuk minggu akan datang, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, dia akan masuk membincangkan isi kandungan kitab Tafsirul Quran Mu'abrul Athir. Dia akan masuk di situ tafsir. Jadi itulah dia sedikit semua yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni dan manfaat kita bersama dan pada waktu depan kita. Dan kita dirahmati, diberkati oleh Allah SWT, dan kita bersama ahli keluarga kita, suami isteri, anak kita akan bagi dunia sampai akhirat. Dan kalau ada apa-apa sampaikan kena kasar bahasa terlaju bicara semua Muhammad Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan perempuan sekalian. Allah SWT dan kita kanjukan kuliah kita malam ini dengan tasbih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arhamna man hadha jama'ahu wa tafaqana ba'da tafaqana. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzuka min syururi. Allahumma badid syamlahum wa farik jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zazil aqdam wa sallim kalba min khilaf. Ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yang menunzil kitab wa yang mujassah wa azmal ahzab yahzimu wa sunnahim bi fadli nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rahman Rabbana zidni ilman fahma ya akramul aqwam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir Rabbana taqabbal minna du'ana wa sallimna wa liqa'ana wa amalna fi hadhihi al-laylatil mubarakah min syarri mahram mubarak nikasmin alim ta'ala min la taqum wa inna fiha subhanallahi wa bihamdihi wa akhir da'wana alhamdulillah wa alamin. Taqabbalallahu minkum minal taqabbal bila dan taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.